Tidur. Tiba-tiba dia terjaga lagi. Orang tak kejut, dia jaga lagi. Macam dia tengok bilik study kosong. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat kembali dalam Physics Cream. Malam sepi berteman kembali. So, sebelum kita start, kalau korang dapat notifikasi daripada Physics Cream yang korang terus tekan untuk video kali ni, better korang pergi solat dulu ke, atau korang nak makan, korang makan. Kalau korang nak tidur pun boleh, set je jam pukul 3 pagi and buka balik untuk tengok pada pukul 3 pagi. Sebab tema untuk malam ni berkisah mengenai pukul 3 pagi. So, sebelum kita start, aku saja nak bagi tahu. Untuk video sebelum ni je, kita orang terima banyak gila tau nama-nama daripada Kim Bayu. And benda ni macam bagi aku memeriahkan ruangan komen. And benda ni juga kalau nampak macam adalah salah satu cara untuk kita orang rapat dengan korang, and korang pun rapat dengan kita orang. And aku nak bagi tahu yang aku dah list dah nama-nama korang untuk digunakan dalam video-video Physics Cream yang seterusnya. So, lagi satu, kalau korang nampak macam studio kita dah berubah kan, so aku nak tanya pendapat korang lah. Adakah korang suka studio yang sekarang, kita orang saja je nak tukar, ataupun korang lagi prefer studio yang lama, yang banyak-banyak macam barang, banyak patung-patung, banyak buku-buku tu? Tinggalkan komen anda di ruangan komen supaya kita orang tahulah mana yang korang lebih selesa. Okay, so tak nak buang masa lagi. Sekarang pun dah pukul 3 lebih pagi. So, aku buka malam sepi berteman kembali kita ni dengan 3 kompilasi baru, iaitu kompilasi Remang 3 Pagi. So, kompilasi Remang 3 Pagi ni adalah bagi aku satu kompilasi yang agak special lah. Sebab kita record lebih kurang pukul 3, and tajuk dia pukul 3 pagi, and lagi special kalau korang tengok pada pukul 3 pagi. So, tanpa berlengah lagi, jom kita ke kisah pertama malam ni. Kisah yang aku bagi nama 3 Malam 3 Pagi. So, kisah 3 Malam 3 Pagi ni terjadi kepada seorang pelajar lelaki yang kita ambil nama sempena Kim Bayu, iaitu Rahimi. Okay, so Rahimi ni kalau ikut macam pemerhatian aku lah, dia ni jenis budak yang agak cemerlang lah daripada segi akademik dia. So, bila dah hampir peperiksaan, macam biasa lah, dia akan lebihkan masa dengan ulang kaji dia. Tapi benda ni dah jadi rutin harian dia, di mana dia ni akan study lewat malam, iaitu pada pukul 3 pagi. So, nak dijadikan cerita, gangguan ni terjadi selama 3 malam. Okay, so pada hari pertama dia tidur macam biasa and terbangun pada pukul 3 pagi. Dah jadi kebiasaan si Rahimi ni, dia ni akan bangun, dia tak akan macam bangun-bangun terus. Okay, belajar. Tak ada. Dia akan bangun, take time dulu, lepak kat atas katil dia, and baru study and buat ulang kaji dia. So, nak dijadikan cerita, masa dia bangun pukul 3 pagi tu, tengah dia lepak, ambil mood nak study tu, dia pun pandang dekat bumbung rumah dia. So, dia perhati, dia menerawang mata dia. Tengah dia pandang dekat bumbung rumah dia, fikir masa depan, fikir nak masak apa esok, tiba-tiba dia dengar bunyi yang kuat menghentam bumbung dia. So, dia pun macam,
mungkin kita rasa macam apa dia nak seram, macam biasa lah benda-benda macam buah daripada pokok jatuh ke. Tapi bagi aku seram sebab dia duduk dekat kawasan perumahan tau. Duduk kat kawasan perumahan yang ada banyak unit tu. So selalunya dekat kawasan perumahan tu tak ada pokok yang tinggi-tinggi lah, yang buah dia boleh jatuh. And yang lebih menakutkan, bila lepas je bunyi hentaman dekat atas bumbung rumah dia tu, dia dengar macam dia dengar macam pelepah kelapa, daun pokok kelapa tu macam diseret dekat bumbung rumah dia. Korang bayangkan siapa yang tarik. Kalau betul lah benda tu pelepah kelapa, dah seram sebab tak ada pokok yang tinggi di kawasan perumahan. And yang kedua, siapa yang tarik tu? Siapa yang tarik? So dia dengar daripada kanan bumbung rumah dia tu sampai ke kiri. So dia dah macam, yang tu dia dah tak sedar hati dah. So dia macam, dia mungkin dia first time kena kacau sebab selama ni kan dia dah bangun pukul 3 pagi. So tapi mungkin kali ni dia kena kacau macam tu, dia terus macam cuak lah. So dia cuak, dia pejam mata nak tidur, tak boleh tidur. Sampailah dia dengar azan subuh, and dia bangun untuk pergi ke sekolah. So balik daripada sekolah, dia pun cerita kat mak dia. Mam tadi dia dengar apa bagai. And mak dia cakap, itu bunyi rambut Cik Ponti, babe. Seram tu. Kalau kau dapat bayangkan macam benda tu, Cik Ponti tu dekat atas bumbung, lepas tu dia berjalan yang macam sambil rambut dia jatuh dekat bumbung. Macam wih, seram tu. So dia ingat macam okey, itulah pertama dan terakhir dalam hidup dia. Tapi itu baru salam perkenalan. Masuk hari kedua. So bila masuk hari kedua, macam biasa dia bangun pukul 3 pagi juga untuk study. And situasi kedudukan rumah dia ni, bilik dia terletak dekat dapur tau. Dekat bahagian dapur, di mana kalau dia buka tingkap, dia boleh nampak belakang rumah dia tu semak samun, and ada macam deretan pokok getah. Kalau malam seram. So dia pun bangun pukul 3 pagi, and macam biasa dia buat rutin dia, di mana dia akan ambil mood dulu, ambil mood belajar tu. Dia lepak-lepak dekat atas katil dia. And untuk yang kedua ni, dia dengar ada bunyi dekat tingkap dia. Dia dengar ada bunyi, Rahimi, tolong. Macam tu. Rahimi, tolong. Macam tu. Okay. So dia macam, oh, yang tu tak habis lagi lah, yang hari pertama tu. So dia cuak lah. Tapi nasib baik ada adik dia kan kat belah kanan dia. So lepas dia dengar benda tu, dia pun dah cuak lah. Memang dah tak jadi lah nak study. So dia pun baring, tutup mata tau. Tiba-tiba dia tidur dalam keadaan dia pejam mata, tapi tangan dia buat macam ni. Tengah tidur dia buat macam tu tangan dia. So bila dia tidur macam tu, tangan yang dia letak berdekatan dengan kepala dia tu kena main, babe. Tangan dia letak atas kepala dia kan, macam ni. Lepas tu dia rasa macam ada orang macam ni timang tangan dia. Dia rasa ada benda macam timang tangan dia. Lepas tu dia macam, weh, apa pula benda kali ni kan. So tapi dia fikir positif. Dan itu dia boleh fikir positif lagi. Dia rasa macam, oh ni mungkin. Tapi dia pejam mata. Dalam fikir positif pun dia pejam mata. Oh ni mungkin adik aku mengigau ni. Adik aku mengigau main tangan. Tengah dia fikir positif, tangan kanan dia berhenti. Tangan kanan dia tu berhenti, tangan kiri main. Dan itu dia macam, oh ni bukan adik aku ni. Sebab dekat sebelah kiri dia tu cuma ada rak buku. So bila tangan di kiri dia kena main, dia macam,
Astaghfirullahaladzim. And benda tu berhenti. And then dia dengar, bila gangguan dekat tangan dia tu berhenti, dia dengar suara, Rahimi, tolong. Dekat tingkap dia. Rahimi, tolong. Rahimi, tolong. Makin lama makin jauh, diselangi dengan bunyi anjing menyalak. So macam biasa, esoknya dia cerita kat mak dia. And yang mengejutkan adalah jiran-jiran dia cakap yang diorang pun pernah dengar suara orang minta tolong tu. And gangguan ni jadi lebih dahsyat bila masuk hari ketiga. So bila malam ketiga ni, si Rahimi terbangun tau, pukul 3 pagi macam biasa. Tapi kalau biasa dia bangun macam bangun sendiri lah, macam dia boleh terus bangun sendiri. Tapi kali ni dia bangun pukul 3 pagi juga. Tapi dia rasa macam ada orang kejut dia pukul 3 pagi. So dia macam, bila dia rasa macam ada orang kejut dia, dia bangun. And then dia tengok dekat hujung kaki dia. Korang bayangkan bilik gelap. Tapi korang still akan nampak, bila korang bangun tu, korang still akan nampak ada satu susuk tubuh. Kalau ada orang kat situ, satu susuk tubuh tu dia akan jadi lebih gelap daripada bayang-bayang. Kan? So bila dia bangun tidur, dia perasan dekat bawah hujung kaki dia tu ada bayang-bayang gelap tau. Dia tengok benda tu. Dia tengok, dia siap boleh gambarkan benda tu. Digambarkan benda tu, nak jadikan cerita, digambarkan benda tu. Benda tu macam budak darjah 1. Okay, saiz dia macam budak darjah 1 tau. Kau bayangkan dekat ujung kata dia, benda tu macam budak darjah 1. And masa dipandang tu, contoh ni kaki Rahimi kan, benda tu tengah tengok macam ni. Ni kaki Rahimi, benda tu tengah tengok ke sana. Lepas tu tiba-tiba macam ni, benda tu, mata kiri dia pandang si Rahimi. Si Rahimi kata masa tu dia nampak muka budak ni, kalau korang boleh bayangkan, tengkorak tapi dibaluti kulit manusia, tak ada daging. Just kulit macam letak dekat atas tengkorak. Dengan dikata mata budak tu besar gila, and warna merah. So macam mungkin merah yang macam menangis atau tengah marah tu, pandang dia babe. So dia pun, time tu memang dia dah nampak tu, dia memang pejam mata dia. And dia nak baca lah, dia nak baca ayat kursi. Tapi dia takut nak baca ayat kursi. Sebab buatnya dia baca ayat kursi, benda tu macam perasan si Rahimi tahu dia ada kat situ. Dia main cak-cak dengan si Rahimi ni. Ui, tak nanya babe. So selepas je kejadian diganggu selama 3 malam tu, si Rahimi ni pun macam, okay lah, tobat lah, memang aku tak akan study pukul 3. So dia ubah jadual belajar dia, di mana dia akan start pukul lepas isyak macam tu, pukul 9, and habis paling lewat pukul 11. Lebih kurang macam tu lah. So itulah, nak study pun kena kacau. So good luck kepada orang yang tengok video ni pukul 3 pagi and time tu dia tengah study. Okay, so tak apa buang masa, jom kita terus ke kisah kedua malam ni. Kisah yang seram juga. Kisah yang aku bagi nama, Siapa Tu? So kisah Siapa Tu ni terjadi kepada seorang budak asrama perempuan yang kita ambil nama Kimbayo Wawa. Okay, Wawa. So kisah ni terjadi kepada Wawa, di mana waktu tu, okay, terus je dia ni duduk kat dalam dom atau dikenali sebagai Aspuri. Okay, asrama puteri. So dia budak asrama. So satu malam si Wawa ni terbangun tau. Dia terbangun pada pukul 1 pagi, kalau tak silap aku, and dia nak pergi tandas.
Tapi macam biasa lah, bila tandas dekat asrama, waktu malam dia akan menjadi satu tempat yang sangat menyeramkan. So dia pun nak kejut lah si member dia, member rapat dia, iaitu Rina. So dia pun kejut, Rina, jom teman aku pergi tandas, cakap macam tu. So si Wawan ni cakap kat Rina macam tu lah. So Rina ni macam, aduh, dia ngantuk kan. Aduh, kenapa kau tak pergi tadi sebelum tidur? Aku ngantuk lah, cakap macam tu. So bila si Rina cakap macam tu, dia ni pun macam bengang lah juga. Sebab dia tu dah tak tahan, dah tak tahan, takut. Tapi ajak member rapat pun, member rapat tak nak, takkan nak ajak orang lain kan. So dia pun macam, time tu berlaku sedikit pertengkaran lah kat dalam dorm tu. So bila si Wawa ni dengan si Rina bergaduh, diorang bergaduh-gaduh, pergaduhan diorang tu menyebabkan satu dorm bangun tau. Satu dorm bangun and datang kat diorang macam, korang apa hal? Macam jangan bising-bising tu, dah malam lah, korang kenapa ni? Dah tak payah gaduh. Macam tu. Diorang pun meleraikan dua orang tu. Di antara Wawa dengan si Rina ni, and diorang sambung tidur. Budak-budak dorm dah tidur, tapi si Wawa dengan Rina ni belum lagi. Diorang still sambung bergaduh orang. So tengah bergaduh kan, tengah macam, aku ajak kau teman je kan, macam bukan aku suruh buat apa pun, aku tak minta duit korang, so aku suruh ajak teman je. Gaduh. Tak, diorang senyap. Sebab diorang dengar dekat tandas blok senior, which is bertentangan dengan blok diorang. Ni blok junior, sana blok senior. Dekat tandas tu, dia dengar ada bunyi orang mengerang kesakitan. Dia dengar bunyi macam tu. Dia dengar, diorang senyap. Lepas dia dengar tu, diorang senyap. Masing-masing cuak. Sebab diorang je yang stay berjaga, diorang pun tidur. Diorang sambung tidur, senyap lah tu. And then si Wawa ni, dia terbangun lagi pukul 2 pagi. Mungkin sakit perut kan. Pukul 2 pagi dia terbangun, cuak. Dia takut, tapi sakit perut, nak buat macam ni kan. Dia tengok, nak dijadikan cerita, tengah dia macam bangun and mata dia tu macam, tengok dia tertumpu pada satu arah, di mana arah tu adalah tandas senior. Okay, tandas senior tu dah tak digunakan tau. Tandas senior tu dah tak digunakan. Tapi dia nampak ada perempuan baju putih, rambut panjang, tengah berlega. Kalau berjalan tu kita macam okey lah, boleh consider lagi lah. Dia ni macam, oh mungkin dia nak pergi tandas ke apa. Tapi tak, dia ni berlega. Kau bayangkan, dia berjalan, benda tu berjalan, baju putih, rambut panjang, berjalan. Lepas tu berhenti. Lepas tu dia berjalan tempat lain, berhenti. Dia tukar arah, berjalan tempat lain. Tapi dekat depan tandas tu, aku rasa si Wawa tak seram. So si Wawa ni dah seram, dia macam, apa hal pula kan. Dalam hati nak tahu juga, walaupun dia macam dah takut-takut, tapi dia nak tahu juga siapa pula perempuan ni kan. So dia macam bangun, nak pergi kat perempuan tu. Berani betul, dalam takut-takut dia tu berani juga. Nak bangun, sap, dia rasa macam ada angin lalu kat dia. So dia macam, okay, tak apa. Dia masih tidur. Sekali lagi dia terbangun pada pukul 3 pagi. Sampai pukul 1 lebih, 2, pukul 3. So pukul 3 ni lah dia bangun. Dia nampak dekat tandas senior tu bercahaya. And terbakar. Sebab dia first dia bau, dia macam terbau asap tau, macam bau asam. Sap, dia nampak tandas tu terbakar. So dia macam dah, weh terbakar, weh korang, weh terbakar, korang. Yang lain semua tengah tidur. Masalahnya diorang tak dengar. Diorang macam tidur macam tidur mati lah. So macam dia kejut-kejut, macam bangun-bangun, tak bangun-bangun. Dia pun macam dah panik. Sebab kan dia penakut, so dia terus pengsan. So masa dia pengsan tu, dia dengar macam, dia dengar, Wawa bangun. Macam tu. Dia dengar macam ada orang jerit, Wawa bangun. Lepas tu dia bangun. Mungkin korang ingat macam lah mimpi je. Tapi tak. Dia bangun, dia nampak keliling dia ada ustaz, ada
kawan-kawan dia dengan akak-akak senior. Lepas tu dia macam, Ustaz, tandas tu terbakar Ustaz, tandas tu terbakar. Dia bagi tahu. Lepas tu Ustaz ni macam, tandas mana? Tu dia si Wawan ni cakap macam, tandas yang senior tu, tandas akak senior. Lepas tu Ustaz ni pelik tau. Dia kata, jap, kamu kat mana semalam? Dia tanya. So, si Wawan cakap macam, ya Allah, saya kat dom ni lah, saya nampak benda tu terbakar. Dia pun nak macam suruh sedaya upaya dia nak bagi tahu dekat ustaz tu. Ustaz tu cakap macam, kat dom semalam kan kita ada lawatan dekat Melaka. Satu dom kosong, kita ada lawatan kat Melaka. Macam mana kamu boleh ada kat dom? Lepas tu dia macam, tak, saya tak ikut lawatan tu, saya memang duduk asrama. Lepas tu dia dah tengah dah huru-hara lah. Si akak sini cakap macam kau jangan tipu lah, semalam dekat dalam bas kau yang paling riuh. Weh, ni plot twist apa ni kan? Lepas tu dia kata, semalam kau yang paling riuh kat dalam bas. Lepas tu dia macam, tak ada, saya dengan si Rina bergaduh semalam. Saya dekat dalam dom ni. Masa dia cakap nama Rina, akak-akak sini, orang-orang kat situ dah start mata berkaca. Mata start berkaca lah. Lepas tu dia macam dah pelik lah macam. And bila dia nampak mata and ekspresi kawan-kawan dia tu berubah, dia baru perasan Rina tak ada. So dia macam tengok. And then ada akak sini menghampiri dia, bagi tahu, Wawa, semalam masa kita orang pergi lawatan, bas terbabas. Bas tu kemalangan, terbabas. And Rina dah tak ada. Kata Rina dah tak ada. So bila dia cakap macam tu, memang si Wawa ni menangis. Memang menangis lah, member rapat. Tapi yang dia nampak semalam tu, adakah benda tu macam petunjuk yang mungkin nak tunjukkan betapa akrabnya diorang ni sampai si Rina ni dapat petunjuk. Kalau korang perhati betul-betul lah, first dia dengar bunyi ada perempuan dekat dalam tandas tu meraung kesakitan. Lepas tu dia nampak perempuan tu dia nampak ada seorang perempuan yang berlega-lega dekat tandas and tempat tu terbakar. So mungkin lah tu macam petanda yang rakan dia ni sebenarnya dah tak ada, macam tu. Mula-mula aku tengok macam cerita ni macam typical asrama lah. Tapi plot twist dia memang keempat tu. So kisah siapa tu bagi aku memang dia simple, tapi plot twist dia tu yang memang rare, memang susah. Kalau jadi filem memang mantap lah. So kita terus ke kisah terakhir malam ni. So bateri phone aku pun dah nak habis sebenarnya. So tak apa, kita terus ke kisah ketiga malam ni. Kisah yang tak kurang seram dia lah. Kisah yang aku bagi nama, wih, kenapa tak kejut aku? So kisah kenapa tak kejut ni terjadi kepada masih mengenai pelajar perempuan di asrama, tapi berlaku kepada dua orang rakan lah, which is kita ambil nama Kimbayo juga, iaitu Amira dengan Syifa. Okay, so macam pelajar-pelajar lain, bila dah dekat je dengan hari peperiksaan, tak kisahlah sama ada peperiksaan akhir tahun ke, peperiksaan penggal ke, peperiksaan bulanan ke, maka nescaya bilik-bilik study akan dipenuhi dengan pelajar-pelajar. Okay, so kisah ni terjadi bila si Amira dengan si Syifa ni dah cadang lah, diorang dah plan, okay, malam ni kita nak study pukul 12, kita dah ada dekat bilik study. Sebab ada peraturan keras dekat asrama dorang, which is
Dom diorang kena light off. Okay, maknanya kena padam semua lampu. Tak boleh ada lampu langsung. Tak boleh ada lampu langsung dekat mana-mana bilik, melainkan hanya dekat satu bilik, iaitu bilik study. So bilik study ni lah, kalau korang nak duduk sampai pukul 4 ke, korang boleh buka lampu. So disebabkan tu, ramailah orang akan berkumpul kat bilik study untuk ulang kaji pelajaran. So pagi tu, si Syifa ni bagi tahulah, macam, Mira, malam ni kena awal tau, pukul 11. Kita nak ambil tempat yang bawah kipas. Dia nak ambil meja atau tempat belajar dekat bawah kipas. Tapi Amira ni cakap, kau pergi lah dulu, cop tempat kita tu. Kau ambil lah botol ke, buku nota ke, kau letak kat atas tu. Sebab aku ada ni, aku nak kena iron baju. Aku nak kena iron baju. Baru angkat dekat ampayan banyak So tibalah pada waktu malam, si Amira ni macam yang dijangka, dia lambat. Dia lambat untuk pergi ke bilik study. So dia pun bergegas lari. Habis aku kena marah dengan si Syifa ni. Lepas tu dia gerak pergi bilik study. And bila Amira tengok bilik study, dia cari si Syifa kan. Dia tengok dekat bawah kipas dah dikuasai oleh senior-senior. Tempat tu dah dikuasai oleh senior. So macam okay, si Syifa gagal lah ni nak dapatkan tempat ni. So mana Syifa? So dia nampak dekat ujung, dekat sebelah tingkap ada Syifa. So si Amira ni pun pergilah kat Syifa. Macam, woi, sorry lambat, aku tadi banyak sangat tu baju. Tak expect pula banyak sangat macam tu. Si Syifa nampak si Amira, buka dia punya earphone. Kau ni, aku nak tempat tu bawah kipas. Aku tahu tak, kita dekat tepi tingkap ni tak best tau. Banyak cicak. Sebab macam biasa lah, kalau korang study ada cicak, memang selalunya dia akan bising. Dan kadang-kadang dia akan melepaskan bom hitam putih dia. So sebab tu lah si Syifa ni tak nak. Tapi nak buat macam mana, terpaksa kan. Diorang pun pergilah study. So punya study. So si Amira ni pun dia belik buku sains tingkatan 3. So dia pun belik, dia tengok baru bab 1. So mengikut si Amira ni, sebenarnya dia tak suka sangat subjek sains. Tapi entah kenapa dia macam seronok pula, dia kata dia baca tu sampai tergelak-gelak. Sains bab 1 tingkatan 3. Aku macam pelik tak, aku cari benda apa yang sampai dia tergelak ni kan. Aku tengok bab pasal deria, macam ada pasal saraf and pasal mata, apa yang ada kat mata, apa kat telinga. Aku fikir macam, apa yang si Amira ni lucu sangat kan. So si Amira ni pun, dia pun teruskan bacaan dia, and tak habis pun pembacaan dia untuk bab 1, dia dah start mengantuk So dia macam, Syifa, ada gula-gula tak? Ngantuk cakap macam tu. So si Syifa macam, tak ada weh. Kau minum dulu air. Dia bagi air kan, kau minum dulu, hilangkan ngantuk. So si Amira pun minum air, and benda tu hanya bertahan 2 ke 3 minit je, and dia start ngantuk balik. Lepas tu dia cakap dekat si Syifa, dia cakap macam, Syifa, aku nak tidur kejap. 5 minit nanti kau kejap Lepas tu si Syifa ni macam tengah baca nota. Sebab si Syifa ni fokus gila baca nota. Okay. So si Amira pun tidur kan dekat atas meja dia. So 5 minit berlalu, and si Syifa ni kejut si Amira. Mira, dah 5 minit dah, cepatlah bangun, kata nak study. Cakap macam tu. So si Amira macam, bangun 5 minit lagi. Cakap macam tu, dia minta 5 minit. So time tu dah pukul 1:05 lebih kurang macam tu. Si Syifa ni pun macam Okay. Dia pun macam geling, macam dia pun baca nota dia. Maknanya macam dia ikut je lah apa yang si Amira ni nak buat kan. So si Amira pun tidur lagi. Tidur sampai dia terjaga dalam 1:45 tau. Dia terjaga 1:45. Dia terjaga sendiri. Lepas tu dia tengok keliling bilik study, orang dah start berkurang sebab dah 1:45. Ramai orang dah balik untuk tidur So dia macam tengok si Syifa ni tengah macam ni tau. Tangan kanan, kepala menghadap tingkap, tengah baca buku, tengah baca nota kecil. So dia baca. So si Amira tengok macam, okay
5 minit lagi. 5 minit lagi. Dia tak terus sambung belajar. Dia 5 minit lagi. Dia tidur. Tiba-tiba dia terjaga lagi. Orang tak kejut. Dia jaga lagi. Macam dia tengok bilik study kosong. Dah kosong. So dia macam weh Syifa. Dia tengok jam. Jam pendek pukul 3, jam panjang pukul 12. So dah pukul 3 pagi. Tapi Syifa ni tak kejut dia. So dia macam, weh Syifa, kenapa kau tak kejut aku weh? Weh aku tak study apa lagi. Syifa. Macam tu. Si Syifa ni still tengah tongkat dagu dia. Lepas tu tengah baca kan. Dia tak hiraukan si Amira ni lah. So Amira ni macam tengok buku dia. Weh matilah aku. Weh Syifa, kenapa tak kejut aku? Dia kata macam tu. Lepas tu Si Syifa ni dia pandang tadi, dia pandang tingkap, tongkat dagu, pegang nota kan. Kalau korang tengok daripada pandangan Amira, dia nampak daripada belakang, nampak macam tudung kan. Si Syifa ni cakap, bukan tak nak kejut, aku suka tengok kau tidur. cakap macam tu. Dia selalu nak berjadikan cerita macam si Amira ni, weh Syifa. Lepas tu si Syifa ni macam ni. Tapi tengah-tengah dia pandang si Amira, dia boleh cakap. Dia kata, Tapi malangnya aku tak ada mata nak tengok kau. dia cakap macam tu. So bila dia pandang, dia pandang si Amira ni cakap benda ni, si Syifa ni tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut. Muka rata. Kalau korang pernah tengok Slenderman, mungkin macam tu lah muka dia, tapi kulit manusia. So tapi jelas nampak, mungkin daripada kedutan-kedutan dekat muka yang rata tu, jelas nampak yang dia tengah senyum dekat Amira. Lepas lembaga ni pandang si Amira, dia boleh cakap lagi, boleh sambung lagi. Kau tidurlah lagi, aku boleh teman kau kat sini. Dia cakap macam tu. So memang satu Aspuri time tu terjaga sebab dengar bunyi jeritan daripada bilik study lah. And diorang menjumpai si Amira ni kaku. Macam mungkin dah terkejut gila lah. And untuk pengetahuan korang, si Syifa tak turun pun bilik study sebab dia tertidur kat dalam dom. So daripada pukul 12 sampai pukul 3, agak-agak siapa yang teman dia. So itu je lah 3 kompilasi kisah seram Remang 3 pagi. Okay. Aku macam aku ingat susah lah, macam agak susah nak cari cerita pasal pukul 3 pagi. Tapi bila dapat, aku tengok macam berbaloi gila weh nak kongsi dengan korang. So itu je untuk kisah malam ni. Aku harap korang enjoy. Good luck kepada yang berjaga sampai pukul 3 pagi nak siapkan kerja atau nak ulang kaji. Macam kita orang sebenarnya ada kerja lagi. So aku harap korang boleh doakan aku dengan Zikri supaya segala kerja-kerja kita orang, banyak sebenarnya kerja, segala kerja kita orang, tugasan kita orang, tanggungjawab kita orang dapat dijalankan dan disempurnakan dengan baik lah. Sebelum kita berpisah, korang boleh turun bawah terus ke bahagian subscriber. Korang akan tengok, korang akan nampak yang kita sebenarnya dah hampir mencapai 5k subscriber. So memang sangat-sangat nice lah, sangat-sangat nice. And sebenarnya aku dengan Zikri terfikir nak buat Q&A sebab macam aku rasa macam siapalah Physics Cream tanpa Kim Bayo semua kan. So aku dengan Zikri rasa macam nak buat Q&A, tapi kita orang dah macam
set yang kita orang nak buat Q&A bila Physics Scream dapat 10k subscriber. So yup, kalau korang nak cepat Q&A, maka kena cepat lah kita sama-sama dapat capai 10k subscriber, okay? Tapi untuk hujung tahun ni, aku harap Physics Scream dapat capai 5k subscriber. Itu pun dah macam yang padu lah. So macam kalau awal-awal dulu, kalau korang tengok video daripada awal, bila kita tetapkan misi macam okay, kita nak 1k berjaya kan. So aku harap setiap kali kita tetap letakkan misi kita untuk dapat berapa k ni akan tercapai. Tak ada satu pun yang gagal, okay? So korang lah yang mampu merealisasikannya. So aku harap korang terus support kita orang. Yang belum subscribe, boleh terus subscribe, boleh like, comment and share, and jangan lupa hit notification button supaya korang tak terlepas video-video daripada Physics Scream. So macam biasa, kalau korang ada kisah seram, tak kisah kisah seram apa pun yang terjadi dalam hidup korang, korang boleh hantar kat kita orang melalui email physicscream@gmail.com, FI2IK scream@gmail.com dekat bawah. Mana tahu kisah korang terpilih untuk dikongsikan dalam Physics Scream. Okay, so itu je. Semoga misi kita tercapai. Jumpa lagi dalam next video. Kamsahamnida, Miyane, Annyeong.